Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera yang dihormati barisan guru-guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita ke hadrat ilahi pada hari ini kita masih lagi dapat bersama-sama untuk berjumpa di dalam slot bimbingan dan kaunseling. Hai. Okey, semua pelajar yang dikasihi, anda sihat pada hari ini? Bagaimana situasi anda pada hari ini? Dan yang paling penting, cikgu ingin memaklumkan kepada pelajar yang dikasihi untuk slot pada pagi ini kita akan berkongsi sedikit dengan slot motivasi yang bertajuk motivasi diri. Pelajar yang dikasihi semua, pada kali ini cikgu telah memilih tajuk motivasi diri. Okey, cikgu memilih motivasi diri kerana pada masa sekarang, pada musim ini, terutama yang musim PDPR, cikgu telah melihat pelajar ramai yang kurang bermotivasi dirinya ataupun kurang bersemangat untuk meneruskan PDPR dalam pembelajaran diri. Tambahan pula, kita semua telah tidak hadir ke sekolah, cuma belajar secara online. Jadi, persekitaran yang berada di persekeliling kita menyebabkan motivasi diri pelajar yang cikgu kasih semakin menurun dan juga menyebabkan pelajar kurang berminat pada motivasi diri mereka. Cuba pelajar kata pada diri sendiri, siapa diri saya? Kerana apabila pelajar dapat membayangkan siapa diri pelajar, jadi secara automatik pelajar lebih mengenali siapa diri pelajar. Jadi cikgu rasa kita boleh melihat slide ini sebagai renungan yang pertama kepada diri kita, iaitu siapa diri saya. Pelajar juga membayangkan kepada diri sendiri, adakah ini diri saya? Ataupun adakah diri saya berada di 10 tahun lagi? Bagaimana situasi saya? Cikgu tunjukkan paparan slide ini, iaitu cikgu mengharapkan para pelajar yang dikasihi seperti ibu bapa cikgu mengharapkan pada diri cikgu juga dan juga ibu bapa pelajar mengharapkan pada diri pelajar ialah kejayaan pada masa akan datang, di mana pelajar dapat motivasikan diri mereka untuk mengakhiri pembelajaran dengan begitu sempurna sehingga tahap yang paling tinggi. Pelajar yang cikgu sayangi semua, maka marilah kita menjadi diri kita sendiri. Untuk berjaya, kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita mungkin perlu melakukan beberapa perubahan. Kenapa perubahan itu diperlukan? Sebab perubahanlah yang dapat membentukkan sikap kita menjadi lebih baik di masa akan datang. Dan perubahan juga boleh menyebabkan berlaku sifat-sifat negatif kepada diri kita jika kita tidak mengubah perubahan yang akan berlaku di masa akan datang. Mengapa pelajar kita perlu mengubah daripada kebiasaan? Kerana anda mempunyai kebiasaan berikut. Tidak membuat jangkaan, iaitu tidak pandai untuk mengagakkan apakah situasi yang akan berlaku di masa akan datang. Yang kedua, terlalu memikirkan kesilapan. Apabila apabila kita terlalu memikirkan kesilapan, berarti kita akan mengulangi kesilapan yang sama dan terus berulang-ulang sehinggalah kesilapan tersebut menjadi habit kepada diri kita. Sebab tu apabila kita melakukan kesilapan, kita tak boleh fikir kesilapan yang sama tu. Kita kena ubah kesilapan yang untuk kali kedua. Jadi bila kita betulkan kesilapan kita itu, maka kita tidak dibelenggu dengan masalah kesilapan yang sebelum-sebelum ini. Yang ketiga, pelajar tidak memaksa diri secara keterlaluan. Ada pelajar memaksa dirinya secara keterlaluan. Seperti contohnya, saya tidak lulus peperiksaan matematik. Saya lemah dalam subjek matematik. Jadi, pelajar telah memaksa dirinya belajar bersungguh-sungguh, waktu tidur yang terhad dan sebagainya, sehingga kan pelajar lupa kepada teknik yang memerlukan kenapa formula apa yang memerlukan pelajar itu lulus dengan baik. Yang keempat, tidak percaya pada pemikiran sendiri. Apabila pelajar menghadapi kegagalan ataupun pelajar menghadapi keputusan peperiksaan yang tidak cemerlang ataupun pelajar menghadapi sesuatu kesalahan yang telah dibuat, pelajar tidak percaya kepada diri sendiri. Kenapa? Kerana daripada kesilapan yang telah dibuat ataupun yang telah dilakukan, ianya boleh diubah.
Sebabnya kesilapan adalah perkara biasanya akan dilalui setiap individu daripada zaman kanak-kanak sehingga keadaan dewasa. Tetapi adalah tanggungjawab pada diri kita sendiri untuk membetulkan kesilapan, terutamanya kesilapan itu telah menguasai pemikiran kita sendiri. Yang kelima, untuk mengubah kebiasaan ialah mendiamkan diri apabila tidak faham. Sebab tu cikgu selalu beritahu di dalam kelas, jangan menjadi seperti tong kosong. Tong kosong, bunyinya apabila diketuk sangat kuat. Tetapi tong yang berisi adalah apabila kita ketuk, ia tidak mengeluarkan bunyi. Jadilah seperti tong yang penuh berisi tetapi senyap walaupun ilmu itu penuh di dalam isinya. Pelajar mendiamkan diri apabila tidak faham. Di sini berlaku satu konsep. Bila kamu tak faham, anda tak faham, bila pelajar tak boleh nak buat sesuatu, pelajar diam sahaja. Jadi cikgu tak tahu anda faham ataupun anda tidak faham. Anda boleh meneruskan pembelajaran ataupun tidak. Kerana apabila anda tidak faham sesuatu yang disampaikan oleh guru ataupun anda tidak faham pada faktor yang ada di persekitaran anda, persekeliling anda, yang menjadikan pelajar tidak lepas untuk terus on ke hadapan. Pelajar asyik mencari jawapan yang tepat ataupun jawapan yang betul. Di sini kita boleh lihat pelajar cuba mencari kesempurnaan diri yang betul-betul sempurna. Sedangkan pelajar tidak tahu tidak semua orang sempurna diri sendiri. Sikap, motivasi diri, pengorbanan, faktor yang ada sekeliling barulah dapat menjadikan kita sesuatu individu yang sangat-sangat sempurna. Dan janganlah juga kita asyik mencari jawapan yang betul sehingga kita tidak tahu apakah jawapan yang salah itu. Tidak semua manusia adalah perfeksionis. Yang ketujuh, tidak mempunyai sistem mengingati idea. Sistem mengingati idea ini kalau pelajar lihat dengan secara lebih tepat, bererti kemahiran belajar. Dan cikgu percaya kemahiran belajar itu telah kita belajar sejak daripada awal lagi. Apakah teknik-teknik kemahiran belajar? Iaitu teknik antaranya menyalin nota, teknik mengingat, teknik menghafal dan sebagainya. Di sini teknik-teknik kemahiran belajar yang telah pelajar pelajari boleh digunakan. Yang akhir, menanti nasihat daripada orang yang dikenali. Kadang-kadang ada pelajar kalau dia buat kesalahan apa-apa, dia cuma fikir bagaimana dia nak mendapat nasihat, dan nasihat itu cuma diminta daripada orang yang. Jadi di sinilah perlunya kita bagaimana untuk mengubah kebiasaan ataupun mengubah motivasi diri kita. Iaitu yang pertama, tanamkan di dalam minda anda bahawa kadang-kala kebiasaan boleh diubah untuk mendapatkan kejayaan lebih cemerlang. Macam cikgu cakap lah, kita kena ubah sikap kita, pemikiran kita untuk mendapat yang lebih baik. Untuk mendapat yang lebih cemerlang. Yang keduanya, pada kelazimannya, kebanyakan masalah pelajar berpusat kepada sikap dan perilaku pelajar itu sendiri. Pelajar, lepas tu kita kenal pasti diri kita, bagaimana masalah tersebut boleh berlaku, bagaimana punca masalah itu, dan kita kenal pasti apakah perubahan yang boleh kita laksanakan untuk motivasi diri kita sendiri. Yang ketiga, masalah yang kelihatannya sungguh sukar sebenarnya boleh diselesaikan atau dipecahkan sendiri oleh pelajar. Pelajar, di alam usia yang sangat muda, iaitu usia remaja, masalah yang pelajar hadapi kadang-kadang pelajar rasa terlalu berat. Sehingga pelajar yang cikgu kasihi tak dapat nak menyelesaikan masalah tersebut. Dan bila pelajar ada masalah yang terlalu berat, terlalu sukar,
Pelajar boleh mencari orang lain untuk membantu sebagai rujukan. Contohnya ibu bapa, guru-guru dan rakan sebaya. Okey, jadi apabila pelajar melihat masalah yang dihadapi oleh pelajar daripada aspek yang berbeza dengan bantuan oleh rakan-rakan ataupun guru-guru secara tidak langsung, sebenarnya pelajar akan mengetahui setiap masalah yang dilalui, setiap masalah yang telah berlaku ada jalan penyelesaian. Dan apabila pelajar telah dapat mengenal pasti jalan penyelesaian dan penyelesaian tersebut, dan pelajar secara automatik akan fikir, oh, sebenarnya masalah saya itu masalah kecil dan saya boleh atasi masalah itu. Okey, dan yang keempat, walau bagaimanapun sebagai pelajar, anda boleh mengambil beberapa langkah tertentu bagi mengatasi masalah yang mungkin timbul. Okey, cikgu akan kongsikan tip bagaimana untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Okey, kita lihat apakah tips yang cikgu kongsikan, iaitu apa yang perlu anda lakukan. Yang pertama, yang paling penting ialah berdoa untuk mendapat kekuatan. Pelajar yang dikasihi, doa adalah salah satu motivasi rohani yang sangat penting kepada diri kita. Secara tak langsung, ia akan menjadi mental emosi kita lebih kuat. Yang kedua, sedia untuk menghadapi kemungkinan yang paling teruk. Penentuan kemungkinan ini amat penting bagi mencari alternatif yang lebih baik. Sebab tu bila kita membuat penentuan kemungkinan, kita kena fikir para pelajar yang kasih, iaitu positif dan negatif. Daripada aspek positif, bagaimana kalau kesan-kesan yang kita pilih itu? Okey, aspek negatif pula, apakah kesan-kesan itu? Dan para pelajar yang dikasihi, cikgu berharap pelajar lebih memilih kepada aspek-aspek positif. Kerana setiap tindakan yang kita buat, ia ada kesan. Dan kesan itu yang kita kena pasti paling penting. Yang ketiga, cuba melihat sesuatu permasalahan daripada sudut yang berbeza. Macam cikgu cakap lah, aspek pemikiran positif dan aspek pemikiran negatif. Dan kesan-kesan positif dan kesan negatif. Okey. Yang keempat, mengambil iktibar daripada pengalaman lepas. Kan cikgu dah beritahu, sekiranya kita buat kesilapan, kadang-kadang kesilapan kita itu kita lakukan secara berulang kali. Dan sebenarnya apabila kita melakukan satu kesilapan, kita mengulangi kesilapan kedua, itu adalah pengalaman kita yang lepas. Apabila kita ada masalah ataupun kesilapan yang sama, kita dah tahu dah, kalau kita buat cara begini, kesannya begini. Kalau kita buat cara yang begitu, kesannya adalah begitu. Okey. Kita lihat pula yang kelima. Cuba menilai semula segala kejadian yang menyebabkan permasalahan tersebut. Sebab tu cikgu kaitkan dengan pengalaman yang lepas. Sebab kita nak nilaikan kejadian yang telah berlaku. Okey, kita mesti nilaikan dengan pemikiran positif. Kenapa pemikiran positif? Bila pemikiran positif, pemikiran kita akan jadi positif. Kalau kita nilaikan dengan pemikiran negatif, pemikiran kita akan menjadi negatif. Okey, yang keenam, mengambil iktibar daripada pengalaman lepas. Pengalaman lepas itu sangat penting. Sebab tu ada kata pepatah, guru adalah pengalaman kehidupan yang sangat baik. Okey, ataupun tak silap cikgu, pengalaman adalah guru yang terbaik dalam sesuatu kehidupan. Okey, yang ketujuh, cuba menilai semula kejadian yang menyebabkan permasalahan tersebut. Okey, dah tahu masalah yang berpunca macam ni, jangan kita ulangi permasalahan tersebut. Jangan kita buat kesilapan yang sama. Yang ke-8, berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi perkara yang sama. Pelajar-pelajar yang cikgu kasihi, kalau kita membuat kesilapan yang sama berulang kali sehingga banyak kali, sehingga kita sendiri tahu, kita dah tahu kita buat kesalahan, itu adalah satu tindakan yang tidak wajar. Mungkin kali pertama kita buat kesilapan,
kita ubah kepada kali kedua. Kali kedua kita buat lagi kesilapan yang sama. Dan mungkin juga kali ketiga kita dah tak ulangi kesilapan tu. Jadi kita kena berjanjilah pada diri kita sendiri. Nekat dan azam pada diri kita yang penting. Dan yang akhir, menerima masalah itu sebut dengan hati yang terbuka. Kita telah melalui masalah itu. Kita telah lakukan apa dan bagaimana yang apa perlu kita lakukan. Dan kita reda dengan masalah tersebut. Kenapa? Kerana masalah tersebut menjadikan pengajaran yang sangat berharga dalam diri kita. Menjadi pengajaran, kenangan yang kita tahu kesan dan akibatnya. Mari kita lihat sedikit video klip iaitu belajar daripada gelas. Okey pelajar, kita dah tengok dah tadi beberapa yang cikgu telah sebutkan kepada pelajar semua daripada awal slide tadi. Siapa diri saya, jadilah diri anda sendiri, mengubah kebiasaan, bagaimana. Selepas itu kita tengok pula apa yang perlu anda lakukan dan juga sikit klip daripada belajar daripada gelas. Jadi secara tak langsung kita dah tahu bahawa motivasi diri sangat-sangat penting. Apa itu motivasi diri? Motivasi ialah proses yang membangkitkan dan mengekalkan dan mengawal minat seseorang. Motivasi ialah memberikan tenaga dalaman kepada seseorang untuk bertindak dengan lebih semangat, berdaya tahan tinggi dan berjuang bersungguh-sungguh walaupun terdapat pelbagai halangan dan rintangan dalam mencapai sesuatu matlamat. Dan memang tidak dapat disangkalkan lagi bahawa aras keyakinan dan motivasi diri banyak bergantung kepada harga diri seseorang pelajar. Jadi, daripada situ kita boleh lihat pelajar yang dikasihi, iaitu motivasi diri itu sangat penting untuk memastikan kriteria yang ada pada diri kita melengkapkan motivasi diri kita. Sebagai seorang pelajar, tanamkanlah motivasi yang tinggi dan tabiat yang positif untuk berjaya di dalam peperiksaan. Untuk mengekalkannya, motivasi yang berterusan, pelajar sentiasa mengingatkan diri tentang kepentingan kejayaan dalam peperiksaan dan kerugian besar apabila mengabaikannya. Selain daripada itu, pelajar juga perlu mengingatkan diri sendiri tanggungjawab yang perlu dilaksanakan kepada diri sendiri. Selain pada belajar, pelajar-pelajar ada tanggungjawab lain kan? Contohnya kepada ibu bapa, kepada keluarga dan paling utama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari cikgu kongsikan 4 teknik ubah malas belajar kepada rajin. Dan cikgu harap pelajar-pelajar yang cikgu kasih boleh lihat bagaimana kita nak mengubah teknik ubah malas belajar kepada rajin.
Para pelajar yang dikasihi semua, marilah kita renungkan semula keadaan diri kita. Anda sendiri, guru, ibu bapa dan orang sekeliling anda telah melabelkan anda sebegini dan sebegitu. Murid yang malas, murid yang nakal, murid yang lembah. Anda percaya. Tapi sebenarnya pelajar-pelajar yang dikasihi, motivasi diri yang telah kita pelajari berjaya dan boleh mengubah semua tanggapan-tanggapan negatif kepada diri kita. Kita azamkan pada diri kita, kita adalah pelajar yang hebat. Kita adalah pelajar yang cermalah. Kita adalah pelajar yang sangat dikasihi oleh ibu bapa kita. Dan kita adalah pelajar yang boleh membuat sesuatu yang lebih bagus untuk diri sendiri, untuk kecemerlangan diri di akan datang. Para pelajar, apa yang anda fikir, itulah diri anda. Jadi cikgu dah beritahu, kita mesti membuat sesuatu yang positif, azam yang positif, tekad yang positif dan juga kemahuan yang positif. Jangan biarkan pemikiran negatif menguasai diri anda. Kerana cikgu percaya yang positif itu akan melahirkan kecemerlangan diri anda dan yang negatif itu yang boleh membuatkan anda terlibat dalam neraca kehidupan. Sayangi diri anda, sentiasa berfikiran yang positif. Sekian, terima kasih. Hanya itulah yang slot yang cikgu kongsikan pada hari ini, iaitu tiada kejayaan semanis madu tanpa usaha sepahit empedu. Semua kejayaan bermula dengan percubaan. Anda tidak mencuba, pastinya anda tidak akan berjaya. Usah direnung letihnya berusaha, tapi renunglah manisnya kejayaan. Alhamdulillah para pelajar yang dikasihi sekalian, akhirnya kita dapat bersama-sama mengakhiri slot kita semua pada hari ini dengan baik. Okey, untuk semua pelajar yang cikgu kasihi, pelajar arus perdana tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5, motivasi diri sangat-sangat penting. Begitu juga dengan pelajar tingkatan 6, kerana motivasi diri itu akan anda gunakan untuk bekalan apabila melangkah ke alam universiti dan juga alam pekerjaan. Untuk para pelajar semua yang cikgu kasihi, kenapa selalu kita sering menerima ataupun mendengar slot-slot ataupun ceramah yang berkaitan motivasi diri? Ia adalah salah satu cara untuk menaikkan emosi kita menjadi lebih stabil. Kerana motivasi diri sangat-sangat penting untuk memberi keyakinan diri kepada diri kita sendiri. Dan cikgu percaya motivasi diri juga memainkan peranan penting seperti mana di dalam slide telah dinyatakan dengan jelas. Jadi pelajar-pelajar, sekiranya anda merasakan sendiri motivasi diri anda jatuh ataupun merundung, cikgu mencadangkan sebaik-baiknya kongsikanlah motivasi diri dengan bimbingan nasihat daripada orang lain dan juga orang yang lebih berpengetahuan dan mahir daripada diri anda sendiri. Semoga motivasi diri ini menjadi sedikit bekalan dan renungan kepada para pelajar yang cikgu kasihi semua. Semoga anak-anak pelajar yang dikasihi semua, pelajar arus perdana dan STPM melakarkan sejarah untuk kejayaan diri masing-masing. Buat yang terbaik untuk diri sendiri, kerana kejayaan itu bermula daripada diri sendiri kita. Dan para pelajar yang dikasihi juga, cikgu ingin memberitahu kepada anda semua bahawa ciptakanlah kejayaan kepada diri sendiri untuk dijadikan hadiah kepada ibu bapa kita kerana telah mendidik kita sebaik mungkin menjadi manusia yang berguna pada masa akan datang. Akhir kata daripada cikgu, kita akan berjumpa lagi di slot yang akan datang. Bye.